Kita sampai muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babu saminu fi bayani uqubati man'iz zakat. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan orang yang tidak membayar zakat. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atawuz zakah. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, dirikan olehmu akan sembahyang dan keluarlah engkau akan zakat, dan engkau memberi akan zakat. Maka dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala gabungkan sembahyang dengan zakat. Ini menunjukkan bahawa kalau orang sembahyang dia tak keluar zakat, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga orang keluar zakat tapi tidak sembahyang, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah. Maka sembahyanglah hubungan hamba dengan Allah, zakatlah hubungan hamba dengan hamba. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala wajibkan seseorang tadi agar mengeluarkan zakat dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka hendaklah seseorang tadi mengeluarkan zakat yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang tidak membayar zakat ini menyebabkan amal ibadatnya itu tertahan ataupun tidak diterima oleh Allah. Bahkan orang yang membayar zakat akan menyebabkan hartanya disucikan oleh Allah. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka itu sebagai sedekah yang wajib, yakni zakat, untuk menyucikan hartanya, menyucikan diri dia. Jadi bila dia keluar zakat, maka menyucikan hatinya daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Dan apabila dia mengeluarkan zakat, dia dapat menyucikan harta dia daripada termakan hak orang. Kerana dalam harta dia ada hak orang lain yang mesti dia tunaikan, kena bagikan kepada orang yang berhak padanya. Maka diceritakan daripada Nabi SAW bahawasanya Allah Ta'ala mempersertakan 3 perkara dengan 3 perkara. Allah Ta'ala datangkan 3 perkara bersama dengan 3 perkara, maka tiada diterima salah satu daripada keduanya melainkan beserta keduanya. Maka hendaklah maknanya didatangkan 3 perkara, 3 perkara, maka hendaklah beserta bersamanya dengan 3 perkara, paling dok 2. Maka yang pertama, tiada diterima Allah Ta'ala akan sembahyang seorang melainkan ia memberi zakat. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak terima sembahyang seseorang sehinggalah orang tadi mengeluarkan zakat. Ada dalam kitab yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub menceritakan bahawa kisah seorang sahabat yang ia tidak membayar zakat. Ada orang bahas cerita ni tidak sahih, tidak benar dan sebagainya, wallahu alam. Tapi kita panduan kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni yang mengarang kitab Hikam. Dia lebih alim daripada kita. Maka diceritakan satu orang sahabat yang ketika mana dia ini miskin, susah, lalu dia minta Nabi doakan dia. Dan sahabat itu dikatakan namanya Sa'labah. Minta Nabi doakan dia dan Nabi minta dia bersabar. Kemudian dia minta lagi, Nabi beritahu pada dia, cukuplah Rasulullah ini menjadi contoh kamu. Kamu susah, Rasulullah pun susah juga. Kemudian dia minta lagi Rasulullah doakan. Dan kali ini dia berjanji kalau dia dapat harta, dia akan tolong orang susah. Maka Nabi pun berdoa
dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan berkat Rasulullah itu akhirnya dia menjadi orang yang ada harta. Selepas Rasulullah doa, selama beberapa lama dapatlah dia kambing, daripada 2 ekor membiak lama-lama banyak sehingga dipenuhi kota Madinah dengan kambing dia. Maka di situ yang zaman dia susah dahulu, lepas sembahyang terus lari, Rasulullah tanya dia, sebab apa lepas sembahyang terus lari? Kerana pakaian yang ada pada isterinya itu tidak cukup untuk menutup aurat dalam sembahyang. Jadi bergilir begitu supaya isterinya dapat sembahyang awal waktu. Akhirnya bila dapat kambing banyak, menjadi kaya dia. Apa yang berlaku? Dia semula sembahyang, mula meninggalkan sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu setiap hari, lama-lama seminggu adalah 2-3 kali nampak. Kemudian seminggu sekali. Lepas tu lama-lama sebulan sekali. Lama-lama setahun sekali. Sehingga satu hari Rasulullah tanya, bagaimana sahabat kita Sa'labah itu? Katanya sahabat yang lain, dia kata dia alhamdulillah dah, kedudukan dia sudah baik. Rasulullah kata bukan itu yang Rasulullah nak tanya. Rasulullah tanya keadaan dia mengenai ibadat dia. Akhirnya bila turun ayat khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha, ayat ini disuruh agar mengambil zakat. Maka dia pun mintalah zakat. Rasulullah minta zakat, hantar beberapa orang untuk pergi kutip zakat. Maka bila sampai pada dia, dia tangguh dulu, dia suruh minta kutip orang lain kutip kat lain dulu. Maka bila sahabat ini kutip kat lain, nak hantar Rasulullah bawa jumpa dia lagi, dia kata ni harta dah banyak dah, maka cukuplah dengan harta yang kamu dah kutip zakat ni. Maka dia tak nak bayar zakat, dia tangguh. Maka sahabat bawa jumpa Rasulullah zakat yang ada dah. Jadi bila bawa barang harta zakat ini, Rasulullah sangka itu yang Sa'labah punya. Maka sahabat kata ini bukan yang Sa'labah. Dah Sa'labah tambah lagi bayar zakat. Nah, ini perintah Allah, bukan perintah Rasulullah, perintah Allah. Lalu dalam keadaan macam tu, Rasulullah memerintah mengeluarkan zakat mengikut perintah Allah. Rasulullah tak perintah kalau tak ada daripada Allah. Maka dalam keadaan macam itu, katanya Rasulullah doakan agar hartanya binasa. Akhirnya apa berlaku? Bila dia dapat tahu Rasulullah doakan dia, dia ambil harta dia nak bayar zakat. Zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bawa lagi. Maka tak diterima juga sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Ganti Sayyidina Umar, bawa harta zakatnya, minta supaya ambil harta zakat. Sayyidina Umar pun tak terima. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun tak terima juga zakat dia, dan dia wafat di zaman Sayyidina Osman Ibn Affan. Maka dikatakan bahawa akhirnya zakatnya tidak diterima. Hanya ada berpendapat bahawa sahabat ini adalah ahli Badar. Jadi kalau dia ahli Badar, Nabi dah bagi tahu bahawa ahli Badar ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia. Dan ahli Badar ini mereka adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam syurga. Yang kita nak bagi tahu bahawa bila Allah Ta'ala perintah wajibkan sesuatu kewajipan, umpama zakat, maka wajib disegerakan bayar zakat, jangan tangguh, dan jangan sampai kita termasuk di kalangan orang yang tidak menunaikan zakat. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa sembahyang tidak terima melainkan orang itu keluar zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada diterima saksi bagi Allah Ta'ala melainkan apabila dia buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, Allah Ta'ala tak terima saksi seseorang tadi, sehinggalah dia buat baik kepada kedua ibu bapa. Demikian juga kalau dia itu tidak taat perintah Allah, Allah Ta'ala tak terima. Kalau dia tidak taat ibu bapa, Allah Ta'ala tak terima juga.
Allah Ta'ala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah menetapkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah dia buat baik. Maka yang kedua dikatakan bahawa Allah Ta'ala tidak menerima saksinya, sehinggalah dia itu buat baik pada kedua ibu bapa. Yang ketiga, tiada diterima menurut kata Allah Ta'ala, melainkan apabila menurut kata Rasul. Dan tidak terima seseorang itu amal ibadatnya kecuali ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang taat pada Rasulullah bermakna dia taat kepada Allah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memilih orang yang Islam itu akan satu nisab daripada emas, dan iaitu 20 miskal, maka wajib atasnya bahawa memberi zakat. Maka dikatakan bahawa bila mana sahaja cukup nisab dia hendaklah membayar zakat yang telah ditetapkan. Setengah miskal, ataupun kita kata 2.5%, maknanya iaitu rubul usyur, dan tiap-tiap yang lebih daripada nisab, ataupun kita kata bahasa mudah kita ialah 2.5% daripada yang telah ditetapkan. Bila sampai sahaja masa dia kena bayar zakat, maka kira-kira ia dan tiada wajib zakat melainkan apabila memiliki 12 bulan, apabila cukup setahun. Orang niaga, zakat berniaga cukup setahun juga. Zakat simpanan pun cukup setahun juga. Kalau dia berniaga, dia kena tahu bermula dia berniaga tadi, dan nisab dia dah cukup. Kalau niaga 2-3-400 je dapat untuk makan le saja, modal pun 2-3-400 saja, maka itu tak kena zakat. Tapi kalau main puluh-puluh ribu, maknanya dah sampai dia punya nisab dia, kemudian dari masa dah lebih pada setahun dah, maka kena bayar zakat. Begitu juga zakat simpanan. Kalau duit tu dalam bank berpuluh-puluh ribu, dia tak keluar-keluar pun tu, dan sepanjang 1 tahun cukup nisab untuk nak keluar zakat tu cukup, maka dia wajib keluar zakat setelah sempurna 1 tahun. Tapi ini dalam perbahasan zakat, kita tidak panjang kita dalam zakat, kecuali perbahasan fiqh lebih panjang itu akan dibahas tentang zakat. Hanya nak bagi tahu, bila seorang itu dia ada harta yang dia rasa perlu keluar zakat, dia tanya di pejabat agama, berapa kadar untuk keluar zakat hari ini? Kalau ada emas, berapa kadar? Simpanan dia berapa kadar? Kalau sampai masa kena zakat, tanya berapa banyak mana, maka hendaklah dia bayar. Maka kalau dia tidak membayarnya, maka dia termasuk di kalangan orang yang tidak membayar zakat. Dan tidak membayar zakat menyebabkan sembahyang dia tidak diterima, bila mana dia tidak membayar zakat. Yang ini jaga-jaga pernah juga berlaku dahulu. Lepas raya mari jumpa, dia tu dadang nak bayar zakat fitrah. Saya tanya dia, dah buat kerja apa? Dia kata niaga. Dah ramai mana orang berniaga, mula-mula dia bayar. Dia tu dadang duk sibuk-sibuk tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Boleh nak bayar zakat? Habis dah zakat fitrah tu. Ini menunjukkan tak ambil berat tentang perkara ini, tentang zakat ini. Maka zakat wajib bayar. Dan orang macam mana ni? Kamu kena bertaubat pada Allah. Mana ini satu perkara yang besar, dosa sangat besar orang tak bayar zakat ini. Termasuk di kalangan dosa besar orang yang tidak bayar zakat, kerana ini telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Kedudukan zakat macam sembahyang, wa aqimus salah wa atawuz zakat. Allah Taala gabungkan sembahyang dengan zakat. Mana ayat-ayat tengok? Kalau ada sembahyang ada zakat, ada sembahyang ada zakat. Kedudukan begitu tinggi. Maka sesiapa yang ada kelayakan bayar zakat, maka bayar zakat.
Jangan ditangguh-tangguh akan pembayaran zakat tadi. Kerana ini hutang dengan Allah. Dan Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Maka kalau kita tidak membayar zakat, bagaimana rezeki kita nak bertambah? Sebab itu perkataan zakat itu bermakna subur. Orang bertanya, macam mana ini kita bayar zakat, banyak duit kita keluar, subur macam mana duit kita? Allah Ta'ala akan jadikan harta kita ini akan barakah. Apa makna barakah? Harta kita ini membawa kebaikan pada kita. Ramai mana orang yang ada harta tetapi tak boleh guna harta dia pada kebaikan. Berat untuk nak tu kebaikan. Kalau orang datang rumah dia minta derma nak buat masjid, bagi ketul-ketul, kalau bagi sikit 1,000 je hari. Ni ketul-ketul. Tangan ketul-ketul bagi 1,000. Lepas tu terus demam. Banyaknya bagi. Tapi kalau perkara lain, tak ada masalah pun. Tidak ada masalah. Maka itu menunjukkan tidak ada keberkatan. Tapi kalau ada keberkatan, harta yang baik itu maka membawa kebaikan kepada dia yang banyak. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala cukup marah orang yang tidak membayar zakat. Maka jadilah pada hari kiamat harta itu pakai daripada api neraka mengenai pada tubuhnya. Maka harta itu dipakai. Harta tadi dipakai pada tubuh dia, tapi harta itu bertukar daripada api neraka. Maknanya, kalau ada rantai itu jadi rantai juga, tapi rantai itu daripada api neraka. Contohnya, maka demikianlah harta itu juga yang menyebabkan dia itu binasa. Maka bila mana ada harta, bayarlah zakat, jangan tangguh-tangguh. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa memiliki nisab padahal tiada diberinya zakat, datanglah pada hari kiamat beberapa ular dan dua matanya seperti api yang menyala-nyala. Maka bila orang tu tidak bayar zakat, datang ular. Ular ini tugas dia untuk maknanya makan ataupun menyeksa orang-orang yang tidak bayar zakat. Dia ada ular yang khas untuk orang tak sembahyang. Dia ada ular yang khas untuk orang tak bayar zakat. Tu jaga-jaga harta banyak. Nabi sebut di akhir zaman, bayar zakat ini terasa macam satu bebanan. Orang ke zaman nanti dia sangat payah bayar zakat. Dan dia menganggap bahawa macam ke hutang. Kenapa dia sebut macam hutang? Sebab golib orang, hutang payah bayar golib. Hutang ni mudah pun hutang, nak bayar tu bayar. Maka demikian, zakat itu akhirnya orang payah nak bayar zakat. Maka bila siapa yang tidak membayar zakat, maka akan datanglah ular ini khas untuk orang tak bayar zakat. Maka ular tadi dia punya mata daripada api neraka, menyala-nyala daripada api neraka, dan giginya daripada besi. Maka menggigitlah dari belakangnya. Maka ketika itu gigit siapa? Gigit orang yang tidak membayar zakat. Daripada belakang dia gigit dan berkata ia, olehmu akan kami tanganmu, beri olehmu akan kami tanganmu yang bakil itu. Kata ular tadi, beri kamu tanganmu hak bakil tadi, yang kamu tambah gunakan tangan buat bayar zakat. Maka ular tadi minta, maka larilah yang mani'uz zakat. Apa makna mani' zakat? Maknanya orang yang tak bayar zakat. Lari orang tadi. Nak lari macam mana? Dalam neraka tak nak lari. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, yakni yang tidak
melaksanakan hak-hak Allah seperti tak sembahyang, tak bayar zakat. Wa ammal ladzina fasaku wa ma'wahumun nar. Allah Taala sediakan neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, dan setiap kali orang-orang fasik yang duduk dalam neraka ay yakhruju minha, nak keluar daripada neraka tadi, uidu fiha, ditarik balik. Sambil dikatakan wakila lahum zuqu azaban nar, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih ini. Allazi kuntum bihi tukazzibun, yang mana kamu dustakan. Apa maksud dusta? Kalau dia kata saya tak percaya zakat, itu dusta. Bukan maksud itu saja, itu memang dusta. Dia selain daripada itu, dia tahu dia wajib bayar zakat tapi tak bayar zakat. Ini termasuk mendustakan juga. Maka dalam keadaan macam itu, harta yang Allah minta itu sedikit sahaja. Dan Allah Ta'ala berjanji, harta yang kamu bagi ini tidak akan kurang, akan dibayar oleh Allah. Man yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang nak beri hutang dengan Allah dengan hutang yang baik? Allah Ta'ala tanya, siapa yang nak beri hutang pada Allah dengan hutang yang baik? Kalau kita kata, siapa yang nak bagi hutang ke saya, mana saya tak ada duit lah tu. Betul tak? Siapa yang nak bagi hutang pada saya dengan hutang yang baik, dengan hutang yang saya kendaki, saya nak 5,000. Siapa yang nak bagi hutang pada saya dengan hutang yang saya nak tadi, dengan nilai yang saya nak, bermakna saya tak ada duit lah tu, nak bagi hutang. Tapi ini Allah yang mengatakan, may yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang nak beri hutang dengan Allah dengan hutang yang baik? Adakah Allah Taala itu tak ada duit? Tak, wallahu ghaniyun. Allah Taala Maha Kaya. Tetapi kenapa Allah Taala guna perkataan hutang? Kerana orang yang berhutang dia kena bayar balik. Kalau kita beri hutang pada orang, belum tentu boleh jadi dia bayar, boleh jadi tak bayar. Maka tengok atas sifat dia. Dia ni sifat memang mudah bayar, kita pun bagi, dia makan bayar. Kita yakin sebab sifat dia mudah bayar. Tapi ada orang yang dia memang masa nak berhutang tu, memang dia pandai merayu-rayu, pandai bercakap, kita pun bagi. Dia memang mudah minta hutang, mudah berhutang tapi payah bayar hutang. Tapi kalau yang berhutang itu Allah macam mana? Takkan tak yakin Allah Ta'ala bayar. Yang berhutang itu Allah, bermakna apa? Bermakna Allah nak bayar balik. Bahkan Nabi menyuruh kamu ni kalau nak berhutang, makna nak bayar hutang, bayarlah hutang yang secara baik, secara ihsan. Macam mana? Tidak salah. Kalau kita berhutang pada orang 1,000, kita bayar 1,500. Tak salah, bagus. Tidakkah itu riba? Tak. Kan riba tu mana-mana hutang yang dapat keuntungan. Mana-mana hutang yang dapat keuntungan yang ada akad. Ada akad tak riba. Saya berhutang dengan orang 1,000 contoh. Hutang dengan 1,000, tiba-tiba saya dapat duit banyak. Dapat duit 10,000. Saya pun fikir, dulu saya susah. Dia bagi saya pinjam 1,000. Sekarang ni saya nak bayar balik hutang dia sebab dapat 10,000. Tambah 500 dia bayar 1,500. Dia pun terkejut. Mana lebih ni ustaz? Tak apa saja ambil lah. Maka itu tidak riba. Dan kita diperintahkan buat baik dalam ketika membayar hutang. Maka yang membayar itu Allah, lebih lagi maha baik. Maka zakat ini sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, kalau mau bayar zakat, aku akan bersihkan hatimu, aku akan bersihkan hati kamu. Dan kenapa tidak mau bayar zakat? Maka kalau kamu tidak mau bayar zakat, rasa sayang memang, maka Allah hantar ular yang api yang menyala-nyala, gigi daripada besi. Kata ular tadi, mari tangan kamu, mari tangan kamu yang bakar tadi. Maka nak tak nak kena tu juga. Maka ular tadi akan makan sampai cabut tangan tadi. Maka dikatakan bahawa lalu diperalatnya tangan. Mana tangan tadi akhirnya dimakan tadi. Kemudian dikembalikan Allah Ta'ala seperti dahulu, jadi balik tangan. Jadi balik tangan, begitulah seterusnya.
Dia makan tangan, lepas tu jadi balik, makan tangan jadi balik, maknanya, dan demikianlah hingga hari kiamat. Maknanya bermakna bila berlaku ni? Bila mana seorang itu wafat, maknanya maka dihitung amalannya, ternyata antara amalannya dia tidak bayar zakat, maka dia akan diazab. Maka diazab Allah Ta'ala hantar ular, akan begitulah sampai hari kiamat. Itu dosa mengenai tak bayar zakat. Dah kalaulah dia dosa tak bayar zakat, bagaimana dengan dosa lain pula? Jika bodoh, biasanya kalau orang tu berat, nak bayar zakat berat ataupun tak bayar zakat, sembahyang terima tak? Mai tak terima. Wa aqimus salat wa atawuz zakat. Kalau zakat mu tak sembahyang, terima sembahyang kamu tak terima. Jadi kalau zakat mu kena azab zakat, maka sembahyang bagi azab bagi sembahyang pula. Itu azab bagi zakat, itu azab bagi sembahyang, itu azab bagi yang ambil hak orang, itu azab bagi yang fitnah orang, macam-macam lagi. Begitulah. Wal iyazubillah, moga-moga Allah Taala selamatkan kita semua. Maka dikatakan bahawa sampailah hari kiamat di hadapan Tuhannya, maka disuruhkan ia kepada neraka, masuklah ke dalam neraka serta dengan ular itu. Akhirnya dia perintah masuk dalam neraka dengan ular-ular masuk. Ular masuk untuk mengazab dia, orang yang masuk untuk diazab. Maka masuklah. Maknanya ketika dia wafat, mati, bila berlakunya azab, wal iyazubillah, sampai hari kiamat, sehingga Allah Ta'ala perintah dengan ular-ular tadi masuk dalam neraka. Ular-ular tadi masuk dalam neraka, wal iyazubillah, disebabkan tidak membayar zakat. Maka rezeki Allah Ta'ala beri, nikmat Allah Ta'ala beri, dan itu juga Allah Ta'ala akan uji. Bagi orang fakir, tak ada bahagian dia nak bayar zakat kerana dia fakir. Maka dalam keadaan itu, bersabda Nabi SAW, tiada daripada seorang yang memiliki nisab daripada kambing dan bakar. Bakar tu lembu lah. Dan unta, padahal tiada diberinya akan zakat, melainkan datang pada hari kiamat sekaliannya itu bertanduk. Itu kambing-kambing yang tidak bayar zakat, lembu-lembu yang tak bayar zakat, unta-unta yang tak bayar zakat. Maka semua itu binatang yang kita patut bayar zakat, kita tak bayar zakat, maka binatang itu akan datang dalam keadaan bertanduk. Dan tujuan apa? Maka dikatakan bahawa datang pada hari kiamat sekaliannya itu bertanduk daripada api neraka. Tanduk itu daripada api neraka, maka ditanduknya akan orang yang tiada memberi zakat hingga jatuh ke dalam api neraka. Wal iyazubillah. Bermakna binatang-binatang pun juga marah kerana kita tidak membayar zakat akan dia. Dan binatang ini patut kena bayar zakat, tapi tidak dibayar zakat, maka binatang ini akan datang dekat negeri akhirat. Dia boleh kenal ke tuan dia. Ya, Allah Ta'ala bagi kenal. Dia kata, dulu aku ini binatang peliharaan kamu, tapi kamu patutnya kena bayar zakat, kamu tak bayar zakat. Sebenarnya makhluk-makhluk Allah, dia marah kalau kita tak ikut perintah Allah. Orang yang tak semayang, orang yang tak bayar zakat, kita berjalan atas bumi Allah, tanah-tanah yang dipijak itu akan laknat orang yang tak bayar zakat. Kita duduk dalam rumah pun begitu. Maka dalam keadaan macam itu, binatang-binatang yang tidak bayar zakat itu akan datang, lalu tanduk dia di dalam neraka. Wal iyazubillah. Maka telah bersabda Nabi SAW yang tersurat pada pintu syurga. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang yang memiliki nisab daripada kambing dan juga lembu dan unta, padahal tiada diberinya akan zakat, melainkan datang pada hari kiamat sekaliannya bertanduk daripada api neraka, maka ditanduknya akan orang yang tiada memberi zakat hingga jatuh ke dalam api neraka. Dan telah bersabda Nabi SAW yang tersurat pada pintu syurga, engkau diharamkan syurga. Ingat, dia surat pintu syurga tu boleh masuk. Tertulis dekat pintu syurga, kamu diharamkan masuk syurga.
Tidak dibenarkan sama sekali masuk syurga. Sebab apa? Sebab menegahkan zakat, sebab tidak membayar zakat. Ini jaga-jaga orang-orang yang Allah Ta'ala beri harta banyak. Orang yang Allah Ta'ala memberi harta banyak, yang cukup kadar dia untuk bayar zakat, maka tanya orang-orang yang lebih alim. Tanya jabat agama, adakah saya ni kena bayar zakat ke tidak? Tengok kadar-kadar dia. Maka bila kata kena bayar zakat, terus bayar zakat. Jangan duduk tangguh-tangguh zakat. Maka dalam keadaan macam itu, pastikan biar zakat kita ini telah tertunai selesainya. Kalau kita tangguh-tangguh, contohnya masa dulu ada duit, maka masa ada duit kena bayar zakat. Bayar zakat patutnya kena ada. Tetapi tiba-tiba dapat kesedaran, oh kena bayar zakat. Oh lama selama ni duduk berniaga bertahun-tahun tak bayar zakat. Tapi hari ini niaga jatuh dah. Ekonomi pun dah berat dah. Habis barang pun dah naik dah. Jadi dalam keadaan macam itu, habis dah. Nak bayar zakat pun tak mampu dah. Walaupun dia tak mampu sekarang ini, yang dahulu-dahulu dia tak bayar zakat itu, dia tetap berdosa. Dan hari ini dia tak mampu, sesal tak zakat dia. Dah, dia kira berhutang. Sampai masa dia kena cari, dia kena bayar zakat. Hak dulu dia tak bayar zakat. Sebab zakat itu wajib ditunaikan. Maka dalam keadaan macam itu ditulis, kamu orang yang diharamkan masuk syurga. Kat mana tu ditulis itu? Di pintu syurga. Boleh nak masuk. Sebab apa? Sebab tidak membayar zakat. Dan sabda Nabi SAW, bermula barang siapa yang memberi zakat hartanya yang sempurna, maka bila dia bayar zakat, dia bagi harta zakat. Tapi nak bayar zakat, pastikan duit itu duit yang halal, perniagaan yang halal. Kalau main judi, lepas tu buat berniaga, lepas tu bayar zakat, itu tidak diterima juga. Sebab apa? Sebab daripada hasil ataupun sumber yang diharamkan oleh Allah. Boleh tak? Maknanya duit loteri, duit teka nombor, dapat berpuluh-puluh ribu simpan dalam bank setahun. Pas masa bayar zakat, ada kesedaran pula bayar zakat. Boleh ke? Tidak diterima zakat. Harta ini harta yang tak diterima zakat. Sebab apa? Sebab harta yang diharamkan oleh Allah. Maka sesiapa yang dikeluarkan zakat, dia memberi zakat yang dia keluar tadi, zakat yang harta yang baik, maka dinamai orang itu pada langit pertama kariman, orang yang mulia. Pada langit pertama dia tulis kariman, orang mulia. Siapa orang yang bayar zakat dengan harta yang bersih? Pada langit yang pertama. Pada langit yang kedua ditulis jawadan. Apa makna jawadan? Langit kedua orang bayar zakat, langit kedua dia tulis orang yang dermawan. Yang pertama orang yang mulia, yang kedua orang yang dermawan, jawadan. Yang ketiga, langit ketiga, ada lagi nama dia ni. Apa dia tertulis? Dia tertulis muti'an, orang yang taat. Ni orang yang bayar zakat. Ada nama dia pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Hanya dia tulis muti'an, ini orang yang taat dengan perintah Allah. Pada langit yang keempat, dia tulis baron. Apa makna dia? Orang yang melakukan kebaikan. Biru walidaini, buat baik kedua ibu bapanya. Baron, orang yang melakukan kebaikan, kerana dia telah membayar zakat. Dan yang kelima, dan pada langit yang kelima tertulis makbulan, yakni orang yang diterima amalnya, diterima akan zakatnya. Naik langit yang kelima, maka tertulis dia makbulan, orang yang diterima. Dan pada langit yang keenam ditulis mahfuzan. Apa dia maknanya? Mahfuzan ni orang yang terpelihara. Orang yang terpelihara. Dan naik langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh ada lagi namanya. Namanya tertulis sebagai
maghfuran zunubuhu, orang yang diampunkan akan dosa-dosanya. Ini kelebihan orang yang bayar zakat. Kalau boleh zakat dibayar segera. Betul cukup nisab 1 tahun terus bayar zakat. Ataupun bayar zakat yang pertama segera, yang kedua afdal kita bayar lebih sikit zakat. Maknanya mungkin kadar zakat kita banyak ni je, 3,000 ini bayar saja lebih-lebih, tidak jadi masalah, bahkan itu baik. Tapi jangan tawar pula. Boleh tak nak bayar 2,500 je? Nisabnya kira-kira 3,000. Saya bayar 2,500 boleh tak? Maknanya mana boleh. Ini hak yang ketetapan Allah Ta'ala dah tetap dah, maka diampunkan dia akan dosanya. Sebenarnya sedikit sahaja. Tapi tengoklah, kalau orang tak bayar zakat, tengoklah perniagaan dia. Tak akan bertahan lama. Tidak akan, maknanya ada keberkatan. Tapi tengok orang yang bayar zakat, Allah Ta'ala jaga. InsyaAllah. Dengan syarat dia bayar zakat, perniagaan dia itu daripada hasil yang bersih. Hasil yang bersih, jangan ada penipuan, jangan ambil hak orang lain dan sebagainya. Dan barang siapa tiada memberi zakat, dia tidak membayar zakat hartanya, dia tahan tak nak bayar zakat hartanya. Sebab kadang-kadang dia mari rasa sayang saja harta dia. Kadang-kadang dia kata bukan tak nak bayar lagi, tapi nak guna duit ni buat projek. Kalau tak bayar zakat nanti banyaklah. Kalau boleh kita bayar zakat ni ikhlas, kerana apa? Kerana ini perintah Allah dan kita seronok nak bayar zakat. Sebab Allah Ta'ala minta. Sahabat kalau Nabi minta cepat-cepat nak bayar, ni Allah minta. Padanya semangat nak bayar zakat. Bukan kata nak tolak-tolak, bukan rasa berat nak bayar zakat. Sebab ini untuk Allah kita bagi. Kerana Allah nak uji kita, bagi zakat. Jangan rasa berat. Maka bila orang itu tahan bayar zakat, rasa berat nak bayar zakat, maka begitulah Allah Ta'ala beratkan juga nak beri rezeki pada dia. Maka dikatakan bahawa dinamakan akan dia pada langit yang pertama bakhilan, orang yang bakhil. Langit pertama bakhilan, orang yang bakhil. Dan disebut dalam hadis la yadkhulu jannata bakhilun, orang bakhil tidak boleh masuk syurga. Wal iyazubillah. Tertulis namanya sebagai orang yang bakhil. Jadi kalau boleh ringan-ringan, kalau boleh kita bakhil pada harta yang orang nak buat guna maksiat, boleh bakhil lah. Cerita baru ni. Selalu datang-datang rumah, kadang-kadang dia datang surat, surat kata dia susah, sakit gini. Jadi satu malam itu lepas pada majlis, datang orang bagi tahu, dia kata ni ada orang nak jumpa ustaz, dia bagi surat. Surat katanya daripada hospital, nak obat. Jadi kebetulan ada orang kerja hospital kata suruh diselesaikan surat hospital. Memang surat itu bukan surat memang dia tampal-tampal gitu je. Tampal-tampal gitu je. Akhirnya tanya, ni nama obat apa ni? Orang kerja hospital pun kata nak dengar nama obat ni. Dan ni cok-cok ni mana nama pegawai? Nama pegawai pun tak ada. Dan nama pesakit pun tak ada. Ini kata nak tipu ni kata. Tak tipu, saya minta dengan orang kerja perubatan lah. Orang kerja perubatan ni bawa underground juga pesannya. Dia kata, akhirnya dia mengaku, dia kata kalau dapat PT bagi 2 surat, 50-50. Dengan nak buat penipuan. Kita pun kata tak apa, telefon poli. Dah telefon poli pun telefon saing je. Lari dia. Lari, minta maaf banyak lari. Bahaya gini. Kalau begitu, kita tak boleh bagi. Kita tahu dia tipu, kita kena bakhilkan duit kita. Kerana kita tidak boleh menolong orang kepada kejahatan. Tidak boleh. Maka bakhilah yang pertama. Pada langit yang kedua, larian. Maknanya apa? Orang yang terhapus. Tidak ada kebaikan. Pada langit yang ketiga, malikan.
maknanya orang yang dikuasai. Tak ada apa dah dia. Yang keempat, muqtanan. Muqtanan ni kita tak jumpa cari-cari kamus. Ada satu tu dia kata orang yang tertahan ataupun orang yang terhapus. Orang yang terhapus. Yang kelima, langit kelima. Langit kelima, Asian. Asian adalah orang yang berdosa. Pada langit yang kelima. Pada langit yang keenam, manzu'al barakah, la yahfazu maluhu fi birrin wala fi barrin wala bahrin. Maknanya pada langit yang keenam dia tulis manzu'al barakah, orang yang tercabut keberkatan. La yahfazu, tidak dijaga, maluhu, harta dia, fil barri, di daratan, wala bahrin, dan juga di lautan. Tertulis manzu'al barakah la yahfazu malahu fil barri wal bahrin. Dia tulis panjang, maknanya memang tidak terpelihara, memang tidak ada barakah. Nah, benda tu tertulis di langit atau muka dunia akan dapat rasa dah tidak ada barakat. Dan yang ketujuh, matrudan. Matrudan ni mana orang yang tertolak. Orang yang tertolak daripada rahmat Allah, ataupun orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, dan sembahyangnya tidak diterima. Bila dia tak bayar zakat, dengan sendiri sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan diceritakan akan orang bahawasanya seorang yang muda yang terlebih baik mukanya, satu hari ada anak muda yang wajahnya, orang panggil dia, orang Indonesia panggil ganteng, yang handsome, yang kacak. Seorang anak muda yang terlebih baik mukanya, maka masuk ia kepada rumah Nabi Daud alaihissalam. Satu orang anak muda pergi rumah Nabi Allah Daud alaihissalam, dia pun masuk. Padahal memberi salam atasnya dan malaikat maut. Dia pun beri salam. Maka jawablah, rupa-rupanya Nabi Daud duduk bersembang dengan malaikat maut. Rupa-rupanya. Maka dia pun beri salam, Assalamualaikum. Maka Nabi Daud jawab, malaikat maut pun jawab. Dia beri salam pada Nabi Daud dan malaikat maut. Dan malaikat maut ketika itu menyerupai manusia biasa. Maka adalah ia duduk di rumah Nabi Daud alaihissalam menghadap ia. Maka duduklah dia tiga orang. Dia anak muda yang handsome tadi, yang baik wajahnya, Nabi Daud, malaikat maut, tiga orang. Duduk tak tahu dia tak tahu, yang ni malaikat maut tak tahu. Maka duduklah dia rumah menghadap dia dan berkata, akhirnya baliklah. Balik pemuda. Ini berlaku masa ketika balik. Balik pemuda tadi balik, maka berkata malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata malaikat Daud, sesungguhnya adalah umur orang muda ini 6 hari lagi. Dia dah khabar aku malaikat maut dah. Mana cakap-cakap tiga orang menghadap, okey baik. Lepas tu anak muda tadi balik. Bila anak muda balik, malaikat maut kata pada Nabi Daud alaihissalam, dia kata, wahai Nabi Allah Daud, anak muda tadi tu umur dia 6 hari lagi. 6 hari lagi mati dia. Memang begitu. Dalam kitab Daqaiq Akhbar, dalam kitab Daqaiq Akhbar, malaikat maut ini ketika mana saja hampir wafat, dia akan tanya malaikat-malaikat, macam mana orang ini yang berjalan atas muka dunia? Kata orang itu, dia kata, nanti aku akan dapat daripada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala jatuhkan satu daun daripada pokok aras itu jatuh, dan pada daun itu dihantar kepada malaikat maut. Maka malaikat maut dapat daun itu 40 hari lagi orang itu akan mati. 40 hari lagi orang tu akan mati. Maka dia akan khabar. Dalam dekat tu dia siap dengan nama, masa bila dia mati, pukul berapa, siaplah ke, macam mana cara dia mati, siaplah ke dah. Maka malaikat maut akan tunggu dalam masa 40 hari akan cabut nyawa. Ada berlaku satu kisah Nabi Allah Sulaiman sembang dengan malaikat maut pula. Ini Nabi Daud. Kita stop dulu Nabi Daud. Kisah Nabi Allah Sulaiman. Satu orang itu
Maliki maut diperintahkan cabut nyawa dia di negara China. Maka masa tu dia bercakap dengan Nabi Allah Sulaiman. Maka Maliki maut tengok dekat, nak dekat dah masa ni, tapi orang ni tak ada lagi kat negara China, pergi tempat dia mati. Maka Maliki maut pergi cari dia, tengok dia duduk dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia duduk dengan Nabi Allah Sulaiman. Oh, habis masa. Dia duduk dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia pun sembang lah. Maliki maut pun datang. Bila Maliki maut datang, Maliki maut tengok orang tadi. Bila orang tu tengok saja, dia jadi takut. Maliki maut pun lari. Sekejap lagi, 2, 3, 4 minit lagi. Maknanya masa yang singkat lagi. Patutnya dia ada di negara China. Sepatutnya. Bila Maliki maut tu lari, dia kata, aku rasa takut saja. Boleh tak, ya wahai Nabi Allah Sulaiman, boleh tak kamu arahkan angin bawa aku ke negara China? Sebab aku takut nak berjumpa orang tu. Maka Nabi Allah Sulaiman arahkan angin. Panggil angin, wahai angin, bawa orang ini pergi ke negara China. Siapa negara China? Malaikat mari. Oh, dah mula mari ya. Dah mari. Dia nak selamatkan diri. Akhirnya memang Maliki maut dah tunggu dah situ. Maka ketika itu katanya 6 hari lagi dia beritahu kepada Nabi Allah Daud. Maka 6 hari lagi aku mengambil rohnya, kata Maliki maut tadi. Maka terkejutlah Nabi Allah Daud mendengar hal itu. Bila dengar hal itu terkejut, maka dinantinya oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Nanti 6 hari tengok hari Jumaat, tunggu Jumaat depan pula. Matilah orang tu. Maka Nabi Daud pun duk tunggu. Maka lepas daripada 6 hari tak mati lagi. Lepas pada 6 hari tak mati lagi, hingga pada 6 bulan tak mati lagi. Ingat, 6 bulan tak mati lagi. Maka tiada lagi ia mati orang muda itu. Maka datanglah pula Maliki maut jumpa Nabi Allah Daud. Dah tunggu 6 bulan tengok orang tu tak mati, jumpa Nabi Allah Daud. Kemudian daripada 6 bulan, lepas ada 6 bulan itu, maka berkata Nabi Allah Daud kepada Maliki maut, wahai Maliki maut, bahawasanya engkau berkata dahulu adalah umur orang muda itu lagi tinggal 6 hari lagi. Dulu mu kata 6 hari lagi. Maka sekarang ini sudah sampai 6 bulan dah. Dah 6 bulan belum ia mati lagi, kata Nabi Daud. Maka sembah Maliki maut, kata Maliki maut kepada Nabi Allah Daud, adalah orang muda itu tak kala ia keluar daripada kamu. Ingat tak masa ia keluar daripada rumah tadi, maka bertemu ia dengan seorang fakir, orang miskin. Bertemu dia pada orang miskin, maka lalu diberinya sedekah. Dia membagi sedekah kepadanya. Maka aku surat baginya umurnya 6 hari jadi 60 tahun. Lambat lagi mati. Daripada tu patutnya 6 hari dah dekat-dekat mati, mau dia bagi infak. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat tadi, tulis lambat lagi. Mana postpone 60 tahun. Kita ingat kapal terbang aja ada delay. Rupanya Maliki maut ada kat delay. Jadi postpone 60 tahun tiada aku ambil rohnya, tapi lepas 60 tahun nanti memang mati ya suruh dia. Melainkan kemudian daripada itu. Ini ada satu amalan. Siapa nak bawa pisang sikat seorang. Ada satu amalan, ini daripada tuan guru saya. Dikatakan bahawa sesiapa yang membaca ayat selepas daripada waktu sembahyang, baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan bahawa sesiapa yang membaca ayat itu pada hari itu, maka dia tidak didatangi malaikat maut. Baca sama kita. Maknanya baca sama nak umur panjang. Sehingga diceritakan bahawa
orang yang mengamalkan bacaan ayat ini, laqad ja'akum ini, lepas pada dia setiap kali sembahyang, bermakna 5 hari 5 kali lah. Setiap kali dia sembahyang baca laqad ja'akum, maka tidak diwafatkan ia kecuali tertulis di kalangan di ahli syurga. Sehingga ada cerita pengamal ini didatangi malaikat minta, hari ini mu jangan baca sebab siapa depoh. Maknanya maka dia tak baca. Kita kalau kata gitu, kau kita baca. Maka dikatakan bahawa ini satu amalan daripada tuan guru saya. Saya dapat 2 orang tuan guru memberi ayat yang sama. Baik. Tak apalah, pisang tu tak payah bawa dah apa. Okey, baik. Dan telah bersabda Nabi SAW, bermula diturunkan daripada langit tiap-tiap hari 72 laknat. 72 laknat, setengah daripadanya turun kepada Yahudi dan Nasrani dan Nasara. Ambil masa sikit tak apa turun kepada Yahudi dan Nasrani, dan yang lain tinggal 72 laknat bagi Yahudi, bagi Nasrani yang tinggal itu. Maka yang tinggal itu diturunkan kepada orang yang tiada bayar zakat. Maknanya tak bayar zakat, laknat bergabung dia Yahudi Nasrani. Kerana tidak membayar zakat. Maka tiap-tiap harta yang tiada diberi zakat, maka sahibnya, maka tuan harta tadi itu khabis, buruk. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakat, maka sahibnya, tuan harta tadi kekasih Allah yang bernama Rahman, dan lepas ia daripada api neraka dan masuk dia dalam syurga Jannatun Naim. Ini orang yang bayar zakat. Dan tiap-tiap harta yang diberi zakat itu apabila mati, empunya harta itu, dan harta itu jatuh pada tangan orang lain pula. Jatuh pada tangan orang lain, diberinya zakat hartanya itu, maka sentiasalah disuratkan malaikat baginya kebajikan hingga hari kiamat. Harta ni kita bayar zakat. Bayar zakat boleh lah kan? Mana zakat daripada duit kita bayar zakat ni boleh kepada orang lain. Sampai kepada peringkat duit kita ni sampai pada orang bayar zakat. Orang tu bayar zakat, kita tetap dapat pahala lagi. Ditulis. Maknanya sampai hari kiamat. Dan bermula tiada daripada seorang hamba Allah yang memberi zakat harta dengan suka hatinya, melainkan datang pada hari kiamat satu akal yang bercahaya pada tengkuknya, menerangi cahaya itu atas segala mukmin pada hari kiamat. Siapa orang kumpul pada kiamat ni, cahaya siapa ni? Ini cahaya daripada satu akal orang yang beriman yang bayar zakat. Maka memberi cahaya kepada orang mukmin pada hari kiamat sampai kepada di atas titian siratal mustaqim. Lalu masuklah dengan dia dalam syurga, dan tiada daripada seorang hamba Allah yang tiada memberi zakat daripada hartanya, melainkan hartanya datang pada hari kiamat sesuatu otak daripada api neraka pada tengkuknya. Maka jikalau dijatuhkan otaknya itu ke dalam dunia, nascaya hangus segala laut dan darat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah oleh-Mu akan kami daripada demikian itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada kemurkaan Allah. Jadi sesiapa yang punya harta yang banyak, maka jangan kita rasa sayang dengan harta yang kita dapat. Maka bila kita yakin bahawa kita layak terima keluar zakat, maka bayarlah zakat. Dan selagi mana kita ini ada hayat kehidupan, mungkin kita ada tertangguh zakat, carilah harta, cepat-cepatlah bayar zakat. Kerana kemurkaan Allah amat besar kepada siapa yang tidak membayar zakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.